Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang telah diberikan kepada kami, iaitu peranan Ahli Majlis Kawal Selia Umrah MKSU dalam menyelia penipuan umrah. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Iqmal Zamani bin Ramlan, nombor metrik DHU 2020255222 daripada kelas TPHU 3B. Seterusnya ialah Muhammad Hilmi bin Muhammad Nur, nombor metrik DHU 2020246660, Muhammad Ilham bin Muhammad Tarmizi, DHU 2020254665, Faris Hakimi bin Abdul Rashid, DHU 2020250009, dan akhir sekali ialah Nurul Sazlin binti Ahmad Zahari, nombor metrik DHU 2020252277. Seterusnya saya memberi pembentangan ini kepada Muhammad Hilmi bin Muhammad Nur untuk memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi bin Muhammad Nur, DHU 2020246660 dari kelas DPHU 4B. Saya akan teruskan kepada tajuk kita, iaitu peranan Ahli Majlis Kawal Selia Umrah MKSU dalam mengawal selia penipuan umrah. Saya akan membentangkan pengenalan bilakah MKSU ditubuhkan. Majlis Kawal Selia Umrah atau lebih dikenali sebagai MKSU telah ditubuhkan pada 14 Ogos 2014. Apakah peranan dan fungsi MKSU ni? MKSU merupakan inisiatif kerajaan yang memberi fokus utama terhadap kawalan kes penipuan pakej umrah dengan memperkenalkan syarat-syarat yang lebih ketat, termasuk memperkenalkan lesen khas atau sub-lisen bagi syarikat pelancongan yang ingin menawarkan pakej umrah. Majlis ini diketuai oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 AIP. Contoh-contoh penipuan yang berlaku ialah pakej umrah yang murah seperti 4,900, 4,500. Jadinya pakej umrah ni sangat tidak logik dan sangat murah. Bila dengar pakej umrah 4,000 lebih pada zaman sekarang, waktu sekarang ni 2021, tak mungkinlah ada pakej umrah yang semurah tu. Dekat situ dah nampak salah satu faktor penipuan yang berlaku. Terusnya, contoh penipuan yang berlaku adalah pakej umrah yang ditawarkan oleh pihak agensi yang tidak berdaftar. Contohnya, contoh agensi-agensi yang kita pernah dengar, agensi-agensi yang besar macam Andalusia, Tiram, Juara Travel, macam-macam lagi yang kita dengar, itu memang sah-sah berdaftar sebab memang sangat famous lah. Contoh-contoh yang tidak berdaftar tu kita kena tengok. Kita tengok dari segi nama travel dia lah. Kalau bagi saya lah kan, tengok travel money macam tak pernah dengar je kan, macam tak berdaftar je. Tu contoh-contoh di antara agensi yang tidak berdaftar. Kita kena tengok agensi dia berdaftar atau tidak. Itu salah satulah penipuan yang berlaku. Seterusnya saya akan menerangkan siapakah yang terlibat dalam Majlis Kawal Selia Umrah ni. Yang terlibat adalah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, iaitu dia adalah ketua. Seterusnya yang terlibat adalah Lembaga Tabung Haji. Yang ketiga adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Yang keempat adalah Koperasi dan Kepenggunaan, iaitu KPDN-KK, Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, iaitu MATA. Okey, akhir sekali adalah apakah yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengawal kes penipuan umrah ni. Okey, langkah kerajaan adalah kerajaan memperkenalkan syarat-syarat yang lebih ketat seperti lesen khas umrah, iaitu LKU, perlu dimiliki oleh setiap agensi yang menawarkan pakej umrah. Ini yang sangat penting lah. Setiap agensi yang nak menawarkan pakej umrah perlu ada lesen umrah khas. Itulah pihak kerajaan melakukan oleh setiap agensi umrah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham bin Muhammad Tarmizi. Okey, seterusnya saya akan membahaskan tentang peranan KPDNKK, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Okey, antara peranan KPDNKK ataupun lebih dikenali sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ini adalah pantau perniagaan dalam talian untuk membanteraskan penipuan. Okey, seterusnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ini bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun dalam singkatannya SKMM akan bertindak menghalang akses ke laman web atau mengarahkan pentadbir media internet dan tapak pasar yang terlibat untuk menurunkan kandungan-kandungan laman web yang palsu yang boleh melanggar di bawah Seksyen 263 dalam kurungan 2 Akta Komunikasi dan Multimedia. Okey, seterusnya adalah dengan menerima aduan penipuan berkaitan dengan menunaikan umrah. Okey, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ini membahaskan melalui Tribunal Tuntutan Pengguna turut memfailkan sebanyak kira-kira 3,400 kes penipuan yang berlaku tersebut dengan nilai tuntutan sebanyak RM20.77 juta dalam tempoh yang sama di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 yang melibatkan syarikat berlesen dan tidak berlesen. Okey, untuk pengetahuan umum semua, KPDNKK menerima semua jenis aduan tentang mengenai isu penipuan umrah ini. So, apabila terlalu banyak memfailkan kira-kira hingga 3,400 kes penipuan ini, antaranya penipuan yang terlalu berleluasa, antaranya di laman web lah. So, kita sebagai pengguna ni, apabila dah berlaku suatu perkara, kita kena mengadukan pada pihak yang sebetulnya di KPDNKK. Okey, seterusnya menasihati orang ramai supaya berwaspada tentang penipuan dalam menunaikan umrah. Okey, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ini perlu menasihati orang ramai supaya berwaspada terhadap penipuan umrah. Mereka perlu memastikan terlebih dahulu pakej yang ditawarkan syarikat agensi pelancongan yang dipilih tersebut meliputi berbagai aspek sebagaimana dijanjikan bagi mengelakkan penipuan yang sering berlaku sekarang. Okey, antaranya dengan kita melakukan dengan kempen-kempen supaya supaya siapa yang nak melakukan umrah ini mengetahui mana yang perlu dirujuk, mana yang perlu dia percaya, agensi-agensi pelancongan yang dipercayai. Dan apabila berlaku kempen tersebut, baru kita meletakkan aspek-aspek perjanjian, aspek-aspek yang diperlukan setiap agensi pelancongan supaya orang yang nak pergi ke umrah ini tidak tertipu dan dia mengetahui benda-benda syarat-syarat tersebut yang dijanjikan. Dan agensi-agensi pelancongan yang berdaftar, yang berlesen dan tidak berlesen, yang berdaftar dan tidak berdaftar. Sekian, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazli binti Ahmad Zahari. Nombor kad matrik saya DHSU 20202577. Saya daripada kelas DHSU 4B. Saya akan membincangkan mengenai agensi mata. Agensi mata merupakan sebuah badan organisasi di bawah kerajaan. Syarikat mata ni dia bawah kerajaan, bawah swasta. So dia antara dua tu. Mata merupakan organisasi yang akan bertanggungjawab pada industri-industri
pelancongan di Malaysia. Perangai MATA pula ialah untuk membangunkan industri pelancongan, iaitu untuk industri pelancongan yang masih kecil. Jadi MATA ni bertanggungjawablah untuk memajukan lagi syarikat tu untuk memajukan kepentingan industri pelancongan. Maknanya sekiranya sesebuah agensi pelancongan tu mengalami kekurangan sesuatu, maknanya MATA ni perlulah tambah apa yang tak cukup, macam tu. Membantu mempromosikan sesuatu aktiviti yang diadakan oleh sesebuah syarikat pelancongan. Maknanya kalau ada satu syarikat ni, syarikat pelancongan tengah nak buat pameran, jadi pihak MATA ni perlulah promosikan syarikat ni apa je yang ada, macam tu. Lepas tu, last sekali, yang terakhir, bertanggungjawab untuk merancang promosi pelancongan pada setiap tahun. Maknanya MATA ni dia bertanggungjawab untuk buat rancangan promosi. Jadi macam kalau satu syarikat tu, MATA kena promosikan. Jadi dia kena rancang untuk promosikan apa yang ada dekat agensi tersebut, apa kelebihan agensi itu tersebut kepada pengguna nanti. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Hakimi bin Abdul Rashid, nombor matrik DHU 202025009 dari kelas D PHU 4B. So hari ini saya ingin membentangkan peranan tabung haji dalam mengawal selia penipuan umrah. Yang pertama sekali ialah tabung haji telah mengadakan taklimat kesedaran penipuan pakej umrah dan kursus bimbingan umrah. Hal ini, taklimat dan kursus ini disasarkan kepada pihak berurusan dan karya masjid dan surau. Tabung haji turut mengadakan kerjasama Majlis Kawal Selia Umrah iaitu MKSU bagi mengadakan taklimat kepada orang awam dan golongan sasar berkaitan panduan memilih syarikat yang berlesen, menilai pakej umrah yang bersesuaian serta membentangkan modus operandi golongan yang ingin mengambil kesempatan atas nama pakej umrah. Seterusnya, yang kedua, menubuhkan Biro Pengurusan Kawal Selia Umrah. Tabung haji menyediakan satu bentuk sistem pangkalan data berintegrasi antara agensi untuk membolehkan syarikat pelancongan membuat semakan atau kemaskini maklumat jemaah masing-masing, dan juga perlu melahirkan lebih ramai mutawif tempatan dan tidak hanya bergantung kepada khidmat mutawif luar yang biasanya diambil daripada rakyat Indonesia. Saya teruskan lagi dengan isi yang ketiga, iaitu tabung haji mengendalikan kursus umrah Specialized Enhancement Course USEC sebagai prasyarat sebelum sub lesen umrah dikeluarkan. Sub lesen khas umrah dikuatkuasakan pada Jun 2016. Tabung haji telah diberi mandat oleh Majlis Kawal Selia Umrah iaitu MKSU untuk mengendalikan kursus USEC pada fasa pertama. Akhir sekali, tabung haji telah membangunkan silibus kursus khas pengendalian pakej umrah iaitu USEC. Hal ini, tabung haji telah menerbitkan 2 manual untuk dijadikan sebagai rujukan utama untuk USEC. 2 manual tersebut adalah yang pertama, manual pengurusan perkhidmatan umrah iaitu rujukan berkaitan penundangan prosedur atau proses pengendalian umrah di Malaysia dan Kerajaan Arab Saudi. Yang kedua pula, manual pengurusan kesempurnaan manasik iaitu rukun panduan ke arah umrah yang mabrur. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih, dan pembentangan ini diteruskan lagi dengan rakan seperjuangan saya.
Seterusnya, saya akan membentangkan kesimpulan daripada peranan-peranan ahli kawal seli umrah MKSU yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Sebelum itu, Majlis Kawal Seli Umrah MKSU seperti yang kita tahu merupakan inisiatif kerajaan yang telah ditubuhkan pada 28 Ogos 2014. Majlis ini diketuai oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia di bawah Akta Industri Pelancongan 1942 serta diaguntai oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar serta banyak lagi jabatan di Malaysia. Baiklah, kita beralih pula kepada kesimpulan. Antara kesimpulan yang dapat dibuat daripada penubuhan MKSU dalam berperanan mengawal selia kes penipuan umrah yang dianggotai oleh banyak jabatan dan agensi ialah ia amat membantu pengguna yang ingin menunaikan umrah dengan menapis banyak syarikat dan mengenapasti syarikat yang boleh dipercayai perkhidmatannya. Hal ini amatlah penting pada waktu ini kerana semakin banyak syarikat yang mengambil kesempatan atas kelalaian masyarakat dalam hal ini. Hal ini juga sebenarnya menunjukkan MKSU amatlah penting untuk semua jemaah yang ingin menunaikan umrah. MKSU sebenarnya turut memantau penguatkuasaan serta siasatan ke atas kes-kes penipuan umrah secara bersepadu. Selain itu, MKSU juga ada menetapkan mekanisme pengawal seliaan pengendalian pakej umrah serta merancang pelaksanaan kempen-kempen kesedaran kepada orang awam supaya mereka lebih berhati-hati dalam memilih pakej yang ditawarkan oleh banyak syarikat agar tidak terpedaya dengan promosi-promosi yang tidak masuk akal, agar mereka lebih mengetahui cara bagaimana ingin mengetahui syarikat itu boleh dipercayai ataupun tidak. Segala usaha ini dijalankan oleh semua anggota yang terlibat dengan Majlis Kawal Seli Umrah agar kes-kes penipuan yang ada di Malaysia ini dapat dikurangkan dari masa ke semasa agar orang ramai tidak lagi menjadi mangsa akan penipuan-penipuan umrah dengan pakej-pakej yang tidak masuk akal dan sebagainya. MKSU turut memantau pelaksanaan prosedur operasi piawai iaitu SOP yang disediakan oleh MATA dan Mumitra terhadap pengendalian pakej umrah dan memantau pelaksanaan prosedur operasi piawai SOP yang disediakan oleh MATA dan Mumitra terhadap pengendalian pakej umrah. Hal ini jelas menunjukkan kerajaan amat komited dalam merangka strategi bagi menangani isu berkenaan umrah kerana membabitkan soal agama dan kemaslahatan umat Islam. MKSU telah ditubuhkan untuk memberi fokus utama terhadap kawalan kes penipuan umrah dengan memperkenalkan syarat-syarat yang lebih ketat termasuk memperkenalkan lesen khas seperti sublicense bagi syarikat pelancongan yang ingin menawarkan pakej umrah. Selain itu, kerajaan juga telah mengambil langkah-langkah bagi menyampaikan maklumat berkaitan umrah agar kesedaran masyarakat dapat ditingkatkan dan kes penipuan umrah dapat dikurangkan. Antara langkah tersebut ialah dengan membangunkan portal iUmrah bagi rujukan setempat berkaitan panduan pemilihan agensi pengelola umrah. Jauhar telah membangunkan portal ini yang dapat dijadikan sebagai rujukan masyarakat dan umat Islam di Malaysia daripada terus ditipu oleh syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab yang menawarkan pakej-pakej yang tidak masuk akal dan sebagainya. Kami juga berharap agar masyarakat Malaysia dapat menggunakan inisiatif-inisiatif ini agar kes penipuan-penipuan umrah seperti yang berlaku di negara kita ini dapat dikurangkan dan akhirnya dapat dihapuskan. Sekian sahaja daripada saya dan ahli kumpulan saya. Maaf atas segala kekurangan. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala kekurangan itu datang daripada diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.